Okey, selamat pagi. Sekali lagi saya ucapkan kepada semua Empat Wawasan dengan Empat Bestari. Hari ini ialah 19 Mei ya, hari Rabu. Waktu matematik kita ialah pukul 11 hingga pukul 12, 1 jam. Okey, jadi kita sambung perbincangan semalam bab 5, rangkaian dalam teori graf. Jadi tadi kita sudah kata rangkaian itu adalah satu graf di mana dia mempunyai satu satu sistem yang melibatkan bucu dan juga tepi ya. Bucu, tepi, karbon semua itu ialah satu rangkaian. Okey. Dan tadi kita sudah bincang kalau tepi itu pergi dan kembali kepada diri sendiri, itu ialah kelon. Okey, kemudian semalam kita juga telah bincang contoh 3, iaitu bagaimana kita menulis set bucu dan juga set tepi. Okey, so set bucu ini ambil daripada bucu lah sini ya. Seberapa bilangan bucu kira dulu. Lepas itu tulis dia dalam set. Kemudian bilangan tepi pun kita lepas baca, cari bilangan tepi. Okey, cari bilangan tepi ya. Okey, cari bilangan tepi. Okey ya, cari bilangan tepi. Lepas itu kita buat set untuk tepi. Set untuk tepi ya. Okey. Okey ya, sudah. Okey, so itu dia lah. Kalau buat set mesti ada tanda set dan dia punya tepi ya mesti dalam koordinat. Maksudnya menghubungkan dua bucu. Bucu contoh ini bucu A hubung kepada bucu B. Gunakan koma di tengah. Dan dia boleh juga tulis BA. Tapi jangan tulis 2 kali. Tulis 1 kali sudah cukup. AB, BA adalah sama. You tulis AB boleh, tulis BA pun boleh. Tapi tulis 1 kali. Kemudian dalam situ kita juga ada jumpa situasi yang melibatkan gelun. Contohnya titik R ini ada gelun kan. So dia dinamakan RR. Dia dinamakan RR. Contoh C, kalau dia guna nama orang, gunalah nama orang. Kalau dia guna huruf, kalau huruf besar, huruf besar. Huruf kecil. Kita mesti ikut graf yang diberi. Ini adalah graf, graf yang diberi. Ikut dia. So graf ini tidak sama seperti graf yang kita belajar dulu. Guna kertas graf, lukis, tidak. Ini dia adalah rangkaian. So contoh rangkaian ialah satu rangkaian untuk kereta api ke, satu rangkaian untuk perjalanan pengangkutan, selalu kita guna inilah. Contohnya dalam peta Google apa kita pergi kata peta itu pun salah satu rangkaian dari mana hubung ke mana, melalui jalan mana kan. Kadang-kadang daripada ini lokasi A pergi lokasi B, mungkin kita ada 3-4 alternatif jalan boleh sampai. Mungkin ada yang jalan guna jalan besar, ada yang guna jalan sungai, ada yang guna jalan tikus ke, ada banyak laluan. Dan gabung semua itu akan jadi satu rangkaian yang rumit. Okey. Ini yang paling basic lah. Okey, sekarang kita pergi ke darjah. Contoh 4 darjah. Okey, jadi darjah ini seperti yang cikgu sudah bincang semalam, ada kita bincang B itu sedikit kan. Okey ya. Dan daripada nota yang di atas ini, dia kata untuk gelun, satu gelun dia punya darjah ialah 2. Maksud 2 ialah dia ada 2 tepi. Satu gelun ada 2 tepi. Pergi dan dia, sebab kenapa dia 2? Sebab dia boleh ada 2 laluan. Dia boleh keluar dari sini, bawah ataupun atas. Dia boleh ada 2. Dia boleh ada 2. Kenapa dia macam ini? Siapa yang masuk sekarang ini? Dominic kan? Saya lupa semalam ada seorang pelajar beritahu. Dominic ini siapa? Sebab saya takut nanti salah saya ambil kehadiran. Boleh sesiapa beritahu saya?
Tari empat wawasan tu. Dominic anak Anthony. Okey. Oh, semalam ada nampak nama tapi bukan. Okey, it's okay. So thank you kehadiran kerana hadir. Okey, so kita sambung. Okey ya. Jadi ini okey. Kenapa dia berkelip-kelip? Awak nampak berkelip-kelip tak? Saya rasa saya kena off dulu sekejap ah. Kenapa dia berkelip? Okey, sekejap ah. Saya buka balik. Okey. Boleh nampak? Sekejap ah. Boleh ah? Okey, boleh nampak? Ada sesiapa boleh beri respon? Boleh juga. Okey, Boleh. thank you. Jangan malu nak jawab ah, jawab saja. Okey. Kalau tak nampak, beritahu tak nampak. Kalau tak dengar, beritahu tak dengar. Oh. Okey, jadi kita sambung di sini ya. Okey. Jadi kalau you tengok paparan saya di sini, semalam kita sudah pergi ke dua titik kan, titik P dan titik Q. Okey, sekarang kita pergi satu lagi titik, saya guna warna lain, titik R. Titik R ini ada berapa tepi ya, maksudnya dia ada berapa laluan kepada titik lain ya. 1, 2, 3 juga. 3. 3. R ada 3. Lepas itu S. Tengok S ini. 1, 2, 3. Ada 3 lagi. Lepas itu kita tengok pucu T. T ada 1, 2. 2 saja keluar kan. So 2 di sini. Dan akhir sekali kita guna apa lagi ya? Okey. U. U ini panggil okey ya. Tengok 1, okey. 2, 3, 4, 5. Dia boleh dihubungkan ke 5 pucu. 5 di sini. 5. Okey, 5. Okey, itu kita isilah. Macam ini kita isi ya. Kecuali ada kelun, itu kira 2. Okey, lepas itu kita pergi ke titik C, bahagian C ya, titik J. Mana J? Ini J ya. Okey, 1, 2, 3. Kalau awak sudah buat tadi, boleh semak jawapan bersama. Kita ada 3 darjah. Darjah maksudnya bilangan tepi ya, ada 3 tepi. Untuk titik J yang menghubungkan titik J itu. Lepas itu K kita ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Okay, lepas itu ialah L. L ini 1, 2, 3, 4, 5. L ada 5. Lepas itu kita bagi M. Pucu M 1, 2, 3, 4. 4. Dan kita bagi N. N ini 1, 2, 3 laluan. 3 tepi. So 3 lah bilangan darjah dia. Dan akhir sekali ialah P. P ini 1 je. Okay, tulis 1. Okay. Boleh ya? Alright.
Okey, kita pergi ke D pula. Okey, bucu A ada 2. Bucu B, mana B? Ini. 1, 2, 3. Ada 3. Bucu C, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tepi. Bucu D ada 2. Bucu E. Mana E? Ini E. 1, 2, 3. Okey, 3. Yang akhir sekali ialah bucu F. F ini 1, 2. Tapi dia ada kelun kan? Kelun itu kira tu 2. So, 4. Oh, ada 4. Betul kah? 1, 2, 3, 4. Oh, maaf. E tadi ada 4. E ya. E 4 sebab 1, 2, 3. Sini pun 1, 4. Sorry ya. E ada 4. E ada 4. Naik atas pun 1 lagi. 4. Okey, sekarang kita kira jumlah A. Berapa jumlah ini? Awak tambah semua. Tambah semua tarja ini. 3 tambah 2, 5 tambah 4, 9 tambah 3, 12. Tambah 2, 14 tambah 2, 16. Betul tak? 16. Untuk B, 2 tambah 3, 5. Tambah 3, 8. Tambah 3, 11. Tambah 2, 13. Tambah 5, 18. Okey, lahup. Kemudian C ya. 3 tambah 4 tambah 5, 12. Tambah 4, tambah 3 tambah 1, 20. Betul? Ada 20. Dan akhir sekali 2 tambah 3 tambah 5, 10. Tambah 2 tambah 4 tambah 4, 20 lagi. Okey. Bolehkah awak bagi saya satu kesimpulan? Jumlah ini ada apa ciri dia? Apa ciri kepada jumlah ini? Apa ciri kepada jumlah ini? Nasyita. 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 Awak ada kah? Nombor genap. Bagus. Ya, itu yang saya nak. Kalau you nampak semua di sini, jumlah darjah, bilangan darjah itu jumlah dia mesti nombor genap. Apa maksud di sini? Kita tengok lagi ya. Kita kira setiap raja itu ada berapa tepi. Kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 8. 8 tepi jadi darjah bilangan dia 16. Ada nampak? Okey, ini 8 8 garis lurus, 8 tepi ya. Kalau kita kira macam contoh 3, 8 tepi. 8 jadi 16 . Okey, kita tengok yang contoh B ni. Contoh B ni saya guna pen ini. Okey. Saya guna inilah. Okey. Guna ni ya. Okey, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. 9 jadi 18. Okey, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 tepi. 10 menjadi 20. Saya rasa awak pun sudah nampak lah.
Okey, kemudian sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 juga. Jadi 20. Apa maksudnya? Boleh bagi saya satu lagi kesimpulan. Kita jemput Florence Normi. Florence Normi. Buka mic awak. Boleh buka mic awak. Ataupun you nak type dalam chatting pun boleh ya kalau awak malu nak bercakap. Apa kaitan ini? 8 jadi 16, 9 jadi 18, 10 jadi 20. Tadi Nashita sudah beritahu, kita punya bilangan darjah yang kita tambah itu mesti genap. Ya, memang tidak ada ganjil, mesti genap. Nah, apabila kita kira balik, dia punya tepi ada 8. 8 jadi 16. And then 9 jadi 18. Apa maksud dia? Sifir apa lah? Apa kaitan sifir? Ialah sifir tapi tak, maksud saya hubungan dia. Apa hubungan antara ini? Siapa lagi nak cuba? Kita panggil Vanessa Umbah. 4 Bestari. Vanessa. Vanessa. Ada idea? Darab 2 boleh. Ini taraf 2 saya boleh terima. Okey, memang kalau kita tengok dia taraf 2 kan. Ataupun ada jawapan lain ke? Jessica L. Jessica Long. 4 Bestari. Any idea? Ya. Jessica, awak ada tak? Jessica L. Ya, tak ada. Seorang lagi. Marilyn 4 Bestari. Marilyn. Tak tahu. Okey. Kalau kita kenapa macam ni? Tak apa. Okey. Saya share sekali lagi. Okey, kalau kita tengok macam ini ya, boleh dengar tak? Boleh dengar suara saya? Boleh juga, boleh. Jadi kalau kita tengok ini, okey, kalau kita tengok ini ya, dia adalah tadi kawan kita kata taraf
2. Okey, darab 2 bolehlah, saya boleh terima. Sebenarnya dia adalah 2 kali ganda. Kalau you tengok bilangan darjah adalah 2 kali bilangan tepi. So, kalau nak cari bilangan tajam, maksudnya 2 darab bilangan tepi. Ini satu rumus yang kita akan nampak kemudian. Tapi saya boleh beritahu awak dululah. Daripada hubungan ini ya, darab 2. 2 kali. 2 kali ganda. Itu maksudnya 2 kali ganda. 2 kali ganda. Okey. Okey, jadi kita sambung. Ini senang saja. Okey, belum lagi ya. Memang bab ini tidak susah lah. Dia hanya yang asas saja. Okey, nombor 7. Apabila pergerakan daripada satu bucu kepada bucu yang lain melibatkan pergerakan dalam satu arah. Kalau dalam satu arah sahaja, graf ini dikenali sebagai graf berarah. So pagi ini kita akan tambah beberapa istilah. Graf terarah dengan graf tak terarah. Nanti ada graf tak terarah. Graf tak terarah. So kalau graf terarah maksudnya pergerakan dia dalam satu arah sahaja. Dan dia mesti mempunyai anak panah yang menunjukkan arah pergerakan itu. Contohnya bucu A dengan bucu B. Dia bergerak daripada A ke B. So dia guna anak panah A pergi B sana, menuju ke sana. Ini menuju ke sana. Ini ya, menuju ke sana. So anak panah. So ini graf yang terarah. Kalau graf tak terarah, ialah graf yang mempunyai 2 arah pergerakan. Kalau dia tak terarah, bukan dia tak ada arah, tapi dia punya graf ini ada tepi-tepi tertentu itu adalah 2 arah pergerakan. Maksudnya dia boleh A pergi B, dia boleh B pergi A. Jadi tapi kita tak boleh tulis, tak boleh lukis anak panah macam ini pergi dan balik macam ini ya. Jadi kita tak payah lukis anak panah. Tak payah lukis anak panah, itu ialah graf tak terarah. Yang ada anak panah, graf terarah. Tapi anak panah itu hanya boleh menunjukkan satu arah sahaja. Kalau A pergi B saja, maksudnya A pergi ke B. Dia tak boleh B pergi ke A balik. Tak boleh. Itu maksudnya graf terarah. Graf terarah. Okey, kita bagi contoh 5 sekarang. Kita bagi contoh 5 sekarang. A sudah bagi kita graf terarah. Bagaimana pula dengan B? B seorang jawab, Jennifer. Jennifer C, 4 wawasan. Apa jawapan anda? Jennifer? Ya. Graf berarah. Ya, tuliskan. Sebab ada anak panah. Graf berarah. Okey, lepas itu C. Michelle Emeline, 4 wawasan. Graf tak terarah. Oh, bagus. Graf Kerana tak terarah. Okey, betul. Okey, graf tak terarah, betul. Lepas itu untuk T kita minta Muhammad Asri. Ya, Muhammad Asri. Graf apa ini? Graf terarah. Ya, graf terarah. Okey, bagus. Jadi kita macam ini ya, walaupun ini nampak senang tapi memang dalam peperiksaan nanti dia mesti ada yang bahagian senang, ada yang bahagian susah kan. Kalaulah dia ada tanya macam ini, harap boleh jawablah sekurang-kurangnya yang mudah-mudah senang-senang ini mesti skor. Jadi kena faham apa itu graf terarah, tak terarah. So pagi ini ada lagi
penambahan untuk istilah ini ya. Ada lagi satu dua istilah ya di belakang dia nanti. Ini okey, kita teruskan saja tak apa. Contoh 6. Okey, contoh 6. Ya. Alright. Okey, selesaikan soalan-soalan berikut. Okey, kita tengok A. Bertasarkan raja, nyatakan bilangan tepi. Okey, bilangan tepi. Dia nak kita cari bilangan tepi ya. So, mungkin seorang boleh, saya bagi awak 10 saat cari ya. Kira and then beritahu saya. Kita minta Misterina 4 wawasan. Lepas itu kita akan bagi 4 besar. Okey, berapa bilangan tepi di sini? 8. Okey, terima kasih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul, 8. Tahniah, betul. Okey. Lepas itu kita minta yang seterusnya. Bahagian kedua, ini bilangan tepi 8 lah. Contohnya kalau soalan macam ini. At least you dapat markah 1 sudah. Oh, so dalam itu mesti ada bahagian yang senang. Oh, okey. Yang kedua, namakan laluan yang boleh dilalui dari A ke C. Laluan. Laluan A ke C. Apa laluan yang membolehkan kita pergi dari A ke C? Pucu A ke pucu C ya. Okey, apa laluan yang boleh kita lalui ya? Satu laluan saja di sini ya. Okey, kita minta No, Aliana, Natasha. 4 wawasan. Ya, 4 wawasan. No, Aliana. Ya. Apa jawapan anda? Apa laluan A ke C? Pucu A ke pucu C. Yes? A ke C. Bagaimana A ke C? Ada laluan terus A ke C ke? No, Aliana. Adakah No, Aliana? Oh, tak ada terus. So, bagaimana dia A pergi C leh? Dia boleh A melalui B dulu kan? Tengok anak panah. A pergi B, kemudian B pergi C kan? Jadi jawapan dia awak tulis macam ini. Laluan dia ialah A pergi B, B pergi C. Itu dia. Itu saja. Itu masuk laluan. Kita gunakan dash macam ini ya. Bukan A tolak B tolak C ya. Bukan. Ini simbol di sini maksudnya laluan. A pergi ke B dulu. Daripada B baru boleh sampai ke C. Tidak ada laluan lain. Hanya ini saja boleh kita hubungkan A ke C. Okey. Kemudian yang ketiga. Namakan semua kemungkinan laluan yang boleh kita lalui dari E ke B. Oh, maksudnya di sini dia mesti ada lebih daripada satu. Baru soalan boleh tanya macam ini ya. Laluan daripada E pergi ke B. E pergi ke B. Saya nampak di sini ada 3 laluan. 3 laluan E pergi ke B. Okey. So saya akan minta 3 orang. Okey, yang pertama, sekarang balik ke 4 bestari ya. Davian. Davian. Ya, apa laluan yang boleh menghubungkan E ke B? E ke B. E, D, B, C. E. Okey, Davian kata E, D.
B. Tak boleh. Kalau nak E pergi ke B, laluan awal itu tak boleh sampai ya. Tak boleh. Kalau awak buat macam ini, E pergi ke D, D pergi ke C, sebab you kena tengok anak panah, C balik ke E, E pergi A, kemudian A pergi B. Boleh sampai ke B. Boleh so E pergi ke D, pergi ke C, pergi balik ke E, kemudian pergi ke A, akhirnya pergi ke B sampai. Laluan dia panjang sikit lah. Okey. Laluan dia panjang. Sebab you kena tengok anak panah. Anak panah. Okey ya. Itu laluan pertama. Okey, seterusnya Fiona 4 Bestari. Apa laluan lagi yang boleh kita lalu? Laluan. Selain daripada warna biru muda ini. E, B, C, E, A, B. Akhirnya A, E pergi B kan? Masih boleh terima. Ini laluan yang jauh lah. Okey. Ada lagi? Lagi satu lagi. Fiona. E, A, B. Bagus. Ini paling cepat lah kan? E pergi A. E pergi A. E pergi A. And then A pergi B. Tengok anak panah. E, A, B. Bagus. E, A, B. Okey. Satu lagi. Ada satu lagi. Tadi saya kata 3 kan? Ada 3. Sekarang kita minta lepas Fiona ialah okey. Lepas Fiona ialah kita minta Gracie Arabella. Gracie. Ya, Gracie. Satu lagi. Yes, Gracie. Okey. Gracie. Satu lagi. Tidak apa, you bagi saja cadangan jawapan. Salah pun tak apa. Okey. Saya boleh tunggu awak sekejap. Yang lain pun cuba supaya kita boleh semak bersama-sama. Satu lagi laluan. E pergi B. Itu sudah ada 2 lah. Ini laluan pertama yang jauh. Ini laluan kedua yang pendek, yang dekat. Ada satu lagi laluan yang boleh hubungkan E ke B. Ini contoh graf terarah yang ada arah. ECB. ECB. Tak boleh. Sebab kalau you tengok EC, anak panah sudah terbalik. Kecuali you kata CE. Tapi saya nak EC tak boleh. Maksudnya E pergi C tak boleh. Hanya boleh C pergi E. Sebab anak panah. Kita mesti ikut dia punya arah. Jadi tak betul. Tak betul. Gracie ya. Apa kata kita minta seorang lagi Florence Norm Jessica Long. Okey, jawapan awak E. Apa dia tadi ya? Dia sudah sekejap saya tengok balik ya. Jawapan Jessica Long ialah EF CEAB. EF CEAB. Betul. Ya, itu dia. Tengok EF. Kemudian anak panah F pergi C. And then C pergi A, C pergi E. Kan? E pergi A. And then A pergi B. Betul. Walaupun dia melalui laluan yang jauh. Tapi itu juga adalah satu laluan yang betul. Okey. E, F, C, E, A, B. Ya, itu jawapan dia. Terima kasih Jessica. Ya, jawapan awak betul. Okey.
So ini dia. Ini. EFC EAB. Yang pertama dengan yang ketiga lain satu ialah dia pergi D dulu. Yang sekarang ini dia pergi F. Walaupun belakang itu dia sama, tak apa. Itu pun dikira dua laluan yang berlainan. Okey so kena tengok anak panah. Kena tengok anak panah. Baru betul Kalau tidak, salah. And then kita pergi contoh B pula. Ini yang senang sudah. Okey Okey, contoh B. Okey Sekarang kita B ni nombor satu nyatakan set bucu. Ini senang set bucu. Kita nak cari set bucu. Set bucu mesti ada tata-tata set lah. Bucu ada bucu apa? Tengoklah P, Q, R, S, T, U kan? Okey, T, U, sorry ada satu V lagi. P, Q, R, S, T, U, V. So, ada berapa bucu? 7 bucu di sini. Kan? Okey, tuliskan. P, Q, R, S, T, U, V. Tutup tata tanda set. Ada 7 bucu. Itu cara tulis set bucu yang telah kita bincang pada contoh sebelum-sebelum ini. Okey, yang kedua. Okey, kita nak cari namakan laluan yang boleh dilalui dari T ke U. Dari T ke U. Okey, ini kita minta seorang. T ke U Irene Priscilla. Kalau tak silap, betul Okey, Irene Irene. Ya, giliran anda. TSRQPU. TSRQPU. Ini jawapan untuk Irene kita semak bersama. Okey, dia nak T ke U Okey, T pergi S. Lepas itu pergi R. Pergi Q. Pergi P. Dan akhir sekali pergi ke U. Sampai dari T pergi ke U. Betul jawapan awak. Tahniah. T ke U Jawapan untuk Irene. Okey, bagus. Dan akhir sekali nombor 3. Okay, nombor 3. Soalan minta kita namakan laluan daripada bucu V ke Q melalui U. Maksud ialah kita nak buat V ke Q. Tapi di tengah-tengah mesti lalu U. Maksudnya V lalu U pergi Q. Apa laluan? Mungkin ada satu laluan, mungkin ada dua laluan. So ini maksud dia, kita nak V pergi mula, Q akhir. Tapi di dalam tengah itu mesti lalu U. Tengok betul-betul mesti lalu U. Okey, kita minta Ivan Nien. Ya. Mungkin awak boleh bagi satu jawapan. Saya bagi masa, mungkin ada yang masih belum cuba lagi. Okey, saya bagi awak 10 saat untuk cuba. V bagi Q. Hanya satu jawapan saja. V pergi Q. Yang melalui U. R. Okey, lagi. VRQ ke? Kalau VRQ dia tak lalu U 如果你是去 V 直接去
R 然后去 Q， 虽然它 V 可以到达 Q， 但是它没有经过 U 哦，因为题目讲要经过 U 所以你这个 VRQ 不可以。So VRQ ini laluan ini tak terima sebab dia tidak lalu U. Sebab soalan kata mesti lalu U. Satu saja jawapan. Lalu U. Mungkin cuba sekali lagi. Ivan. V ya, mula dari V. P? Ya, V 去 P, 然后 V pergi P, lepas tu U S U, yes, S, R Q. U pergi S, okay, kemudian R. RQ, yes, betul, correct, okay, itu dia, okay, jadi inilah jawapan dia. Dia memang laluan yang agak jauh sikit lah. Sebab soalan minta kita mesti lalui U. So kita pergi daripada V pergi ke P, P pergi ke U, U pergi ke X, X pergi ke R, R akhirnya pergi ke Q. Betul. Ataupun mungkin tadi ada belajar kata, saya rasa ini ada satu lagi jawapan. V pergi ke P, P pergi ke U, U pergi ke T. Lepas itu T pergi ke X, S pergi ke R, R pergi ke Q pun boleh. Memang ada dua di sini. Tapi kalau pergi U, T, T, S itu dia memang lebih jauh lah sebab dia lalu dua di sini kan. Tapi itu boleh. Jadi di sini ada dua jawapan. Saya ambil yang Ivan punya dulu. V pergi ke P, P pergi ke U, U pergi ke X, X pergi ke R, R pergi ke Q. Akhirnya sampai. Akhirnya sampai. Tetapi dia boleh satu lagi laluan, yaitu apa? Yaitu V pergi ke P, pergi ke U. Dia tak pergi S terus, dia pergi ke T dulu. Boleh lepas tu baru pergi ke S. Sebab dia memang anak panah. U pergi T, T pergi S, boleh Lepas tu baru R dan Q. Dua-dua adalah betul. Awak boleh pilih mana-mana satu. Mana-mana satu. Mana-mana satu. Okey, kita akan belajar sikit lagi belum. Okey, kita cepatkan. Contoh 6 selesai Ini rangkaian ini tak susah kan? Setakat ini masih senang. Hari ini, pagi ini kita belajar graf terarah, graf tak terarah. Ada dua. Okey, kita pergi satu lagi. Pemberat dengan tak pemberat. Dua lagi istilah. Pemberat, tak pemberat. Okey, next. Okey kita pergi muka surat 5. Okey, muka surat 5. Muka surat 5 ini kita pergi ke nombor 10 dulu. Nombor 10 dulu nombor 10 sebab dia lebih ringkas kita tak banyak masa lagi. So kita pergi nombor 10 dulu. Yang nombor 9 minggu besok. Okey, so nombor 10 ialah graf berpemberat. Apa itu graf berpemberat? Graf berpemberat ialah graf yang mempunyai nilai pada setiap tepi. Nilai dia pada tepi. Tepi graf itu ada nilai. Dan nilai itu boleh mewakili mungkin kos, berapa harga, mungkin masa, berapa minit, berapa jam, ataupun jarak, kilometer ke meter. Kalau dia dalam sistem pengangkutan, mungkin jarak, mungkin masa, kan? Ataupun mungkin kos. Contohnya laluan A pergi B pergi C, A pergi C hantar barang mungkin kos dia RM5 kalau A pergi C. Kalau dia melalui laluan A, B, B, C, mungkin dia RM10. Contohlah, saya contoh saja. Itu dia kos. So itu ialah pemberat. Kalau graf itu pemberat, maksudnya dia ada nilai pada tepi-tepi itu. Nilai pada tepi-tepi itu. So kita tengok dia punya contoh 8, muka surat 6. Sebagai yang terakhir kita pada pagi ini. Okey last untuk ini. Lepas ini saya akan beritahu apa perlu awak buat. Okey.
So, tentukan sama ada setiap graf berikut adalah graf berpemberat atau tak berpemberat. So, kalau ada nilai-nilai di tepi-tepi macam ini, ini adalah graf berpemberat. Senang kan? Ini mengenalilah apa itu graf berpemberat dan bukan ataupun graf tak berpemberat. So, kita minta beberapa. Okey, Muhammad Daniel. B, apa dia? Graf apa? Muhammad Daniel? Graf tak berpemberat. Okey, terima kasih. Graf tak berpemberat. Tuliskan. Okey. C, kita minta Nur Mirza. Nur Mirza. Ya. Graf apa ini? Graf apa? Graf berpemberat. Okey. Berpemberat. Boleh. Betul. Okey. Dan akhir sekali, graf ini apa? Nur Hayati. Saya rasa dia sudah left. Nur Hidayah. Nur Hidayah. Nur Hidayah. Graf berpemberat. Bagus. Graf berpemberat. Kerana di sini ada nilai ya, ada nilai. Ini ada nilai, ada nilai. Asalkan ada nilai, dia adalah graf yang berpemberat. Apa nilai itu soalan akan beritahu. Contohnya A pergi B 120. Mungkin dalam ringgit ke harga kos lah. Mungkin dalam jarak ke, dalam masa ke, kita tak tahu. Kecuali soalan beritahu kita. Jadi untuk esok kita punya Google Meet, masa Google Meet dah 7.30 hingga pukul 9. 3 waktu. So kita akan mula 7.30 pagi, tamat 9 pagi. 3 waktu berturut-turut. Saya harap pagi esok lebih ramai lagi akan mengikuti kelas. Ingat, awal 7.30 itu bukan satu faktor untuk kita mengadakan pembelajaran. Sebab kalau di sekolah awal sudah mula pukul 7 kan. Jadi pukul 7.30 saya rasa tidak ada masalah bagi semua. So, bangun awal pagi esok. Kemudian untuk hari ini, muka surat yang perlu awak ambil gambar dan hantar kepada saya dalam grup ialah muka surat 3. Muka surat 3 ini. Muka surat 3 saya kecilkan di sini. Okey, muka surat 3 ini awak ambil gambar muka surat 3 ini ya. Okey. Lepas itu muka surat 4. Pagi ini hanya 2 saja muka surat yang perlu awak ambil gambar dan hantar. Ambil dan hantar sekarang juga. Muka surat 3, muka surat 4. 1 murid, 2 muka surat. Ambil, terus hantar. Ambil, terus hantar. Ambil, terus hantar. Okey. So, saya rasa, cikgu rasa itu sahaja untuk pagi inilah. Itu saja untuk pagi ini. Kita jumpa lagi pada pagi esok. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Pan